Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat channel Siki Yusof. Okey, yang support Siki, terima kasih. Okey, di mana kat sini Siki minta maaf, suara Siki sakit sikit, tekak Siki sakit. Okey. So suara serak-serak basah sikit. Okey, selamat berpuasa kepada yang puasa. Okey. So untuk kereta Viva ni sebenarnya dia ada isu masalah timing. Dia punya timing. Okey, jom kita saksikan. Okey, minta tolong yang belum subscribe, kita minta tolong kita bangunkan kita punya channel ni supaya channel ni boleh jadi bermanfaat. Okey, untuk kereta Viva ni di mana kalau kita tengok, okey, first kita kena tahu ini adalah dia punya RPM. RPM ni baca untuk orang kata untuk idling kereta tu lah. Kita tahu berapa RPM kelajuan kereta ni ke, ataupun horsepower kereta ni dan sebagainya lah. So kita tahu ni RPM ni kilometer. Okey, berapa laju kita bawa. Okey, yang pertama kita start. Kita kena kenal meter-meter. Sekurang-kurangnya kita jadi manfaat daripada video ni lah. Okey, so kita start. Okey, yang pertama kita tengok lampu check light padam tadi. Lampu check light ni padam, lepas tu dia menyala balik. Perasan tak tadi? Okey, kalau kita tengok kat sini dia punya RPM dia lebih daripada 1000. Kalau ikutkan daripada meter ni, dia nampak naik macam suku macam tu. Okey, baru dia jatuh. Okey, dia ngam-ngam dalam 1200, 1300. Lepas tu dia turun sikit. Okey. Okey, yang perkara pertama kita tahu sebab apa lampu check light ni naik. Okey. Kalau andai kata tak ada scan komputer, cuba rujuk dulu video ni. Sebab video ni sikit tak pakai komputer pun. Okey. So kita matikan enjin dulu. Okey, Siki nak cerita apa sejarah kereta ni. Macam owner ni dia adalah cakap kat Siki yang kereta dia ni dah pernah lah check, di mana komponen yang ditukar adalah stopper motor, IAC valve. Okey, di mana kita tahu Siki dah cerita dah benda ni. Dia baca timing idling, betul? Dia control timing waktu pasang aircon, waktu pasang lampu. Okey, dia baca, dia ada pusingan step dia untuk bacaan angin bypass terus pergi ke manifold, daripada throttle body terus bypass menggunakan benda ni. Ada function benda ni. Dia ada step gear yang berjalan dalam ni. Berapa banyak angin nak masuk pergi ke manifold. Okey, faham So dia dah tukar benda ni. Di mana kalau kita tengok kat sini, yang ni yang dia dah tukar. Okey, so di mana kat sini dia dah pakai balik yang lama. Okey, lepas tu kalau kita tengok teliti bekas daripada kerja. Sebelum kita nak buat satu kerja, kita kena faham dalam keadaan macam mana kereta ni. Kita kena tengok situasi kereta ni, apa yang dia dah buat. Okey, yang pertama, kalau kita tengok kat sini, Siki buka ni air cleaner punya penutup sebelah atas. Okey, kita kena pastikan satu persatu supaya kita faham. Okey, kalau kita tengok dalam keadaan atas ni dalam permukaan kering. Okey, tak ada masalah bocor daripada plug seal. Kalau ada masalah bocor daripada plug seal, dia akan banjir sebelah bawah ni. Sama ada dia belum keluar daripada alur ni ataupun tidak. Okey, di mana kereta ni dah tukar plug seal. Okey, kereta ni dah tukar plug seal, spark plug baru, throttle body pun dah siap servis. Bersih. Throttle body dia bersih. Tak perlu nak petikaikan lagi. Okey, kalau sahabat-sahabat tengok dekat sini, dia boleh adjust untuk throttle punya, dia punya swap dia ni. Okey, nampak benda ni? Kalau kita tengok tempat adjust tu untuk timing, benda ni boleh adjust tau. Boleh buka, nampak? Dia orang pun tak ikat, nampak ni. Dia orang tu tak kira siapa lah, tak kira siapa yang usik. Okey, untuk benda ni nampak dia adjust supaya dia tinggikan timing. Supaya bila kita rendahkan timing, kereta ni lagi menyebabkan jadi gila. Okey, sebab tu dia tinggikan timing. Okey, so pertama, benda ni memang tak digalakkan usik pun sebenarnya. Benda ni memang ada sukatan dan memang ada marking dia. Tak perlu nak usik pun benda ni. Kita nak petikaikan yang pertama, lampu check light tu naik dulu. Okey, macam mana lampu check light tu boleh naik? Okey, yang pertama, untuk kereta Viva ni sebenarnya memang dia ada penyakit daripada azali. Bukan masalah daripada pengeluar kereta ataupun sebagainya. Setiap macam Siki ada kebaikan, ada kekurangan, ada kelemahan. Apa yang Siki rasa benda tu betul, bermanfaat, Siki share.
Samalah sahabat-sahabat semua, andai kata benda ni bermanfaat, minta tolong share. Itu sahaja. Andai kata baik, baiklah benda tu. Okey. So untuk kereta Viva memang ada satu kelemahan di mana wire untuk enjin, keseluruhan wire-wire ni semua ni, wire ni semua boleh putus. Okey, ni map sensor, ini apa ni, TPS sensor, ni IACM sensor, ni untuk aircon sensor, bawah tu apa, cam sensor. Okey, yang berkaitan dengan wire-wire dekat untuk kereta Viva ni, memang kita kena kenal pasti dalam keadaan putus ataupun tak. Okey, dia memang ada masalah macam ni untuk kereta Viva ni. Korang pergilah mana-mana pun, cuba perhatikan semua sudut wire yang kita tengok sekarang. Kita goyang, kita tarik, tengok dia boleh putus ataupun tak. Dia kalau okey, dia tak akan putus. Nampak? Cantik. Ni PVT sensor. Nampak? Ni airflow sensor. Kita goyang, kita tarik, tengok ada putus tak. Lebih detail, baik kita check pakai multimeter. So benda tu agak rumit. Macam ni simple. Mana-mana siapa-siapa boleh nak check sendiri pun tak ada masalah. Kenapa lah lampu check light aku naik untuk kereta Viva aku ni. Okey, so kalau kita tengok kat wire sini, dia ada 4 wire. Kita goyang, kita tarik satu, tengok dalam keadaan tak cabut, dalam keadaan kemas. So kita tengok belakang ni ada 3 pula wire. Kita goyang, kita tarik, tengok ada putus ke tak. Tak ada. Okey, yang ni pun ada 3 wire. Kita goyang, kita tarik, tengok satu-satu memang tak ada masalah putus. Okey, untuk ni pun kita tengok, kita goyang, kita tarik, memang tak ada masalah putus. Cuba sahabat-sahabat perhatikan betul-betul. Ini wire original, memang tak pernah usik dan sebagainya. Okey, kat bawah ni, kalau sahabat tengok dengan teliti, dengan mata kasar, ini adalah cam sensor, wire cam sensor. Nampak tak warna biru tu terputus? Ini memang penyakit azali lagi. Bukan kelemahan, tapi ada kekurangan sebenarnya. Okey, kita sebagai manusia memang macam tu, ada kekurangan. Macam sikit ada kekurangan daripada video, sikit minta maaf. Okey, di mana kalau kita tengok cam sensor, wire yang warna pink tak putus, tapi warna biru tu putus. Okey, ni adalah cam sensor. Ni cam sensor. Apa fungsi dia? Apa fungsi dia yang berkaitan dengan timing? Okey, dia adalah komponen yang membaca api. Okey, dia yang membaca api. Dia komponen kedua yang paling penting untuk enjin ni. Okey, yang pertama crank sensor. Crank sensor sebelah belakang bawah sana. Yang tu tak ada isu sangat. Belah bawah sana, dia memang tak ada isu. Okey, kalau dia ada masalah, wire tu putus, kereta langsung tak boleh hidup. Macam contoh kereta ni, dia tak putus, kereta boleh hidup. Kereta boleh hidup selama gentle, tapi timing jatuh, timing drop. Okey, di mana sekarang ni kereta ni ada masalah wire putus daripada cam sensor. Cam sensor bacaan, okey, korang faham betul-betul. Dengar elok-elok. Crank sensor bacaan api untuk pergi ke plug coil. Fungsi yang pertama, dia pusing. Korang start daripada starter, crankshaft berpusing. Masa crankshaft tu berpusing, crank sensor akan baca pergi ke computer box. Computer box akan bagi signal, akan terus pergi ke apa? Spark plug. Akan keluarkan api ke spark plug. Pak. Dia akan bagi api ke spark plug. Kau faham betul-betul? Okey, lepas keluarkan api ke spark plug, apa guna cam sensor? Cam sensor sebenarnya dia mengagihkan antara api ni, pembakaran. Dia bukannya prap tiga-tiga prap, ataupun dia suka-suka nak keluar, dia nak meletup. Dia spark pak. Dia suka-suka nak. Dia tak macam tu. Dia akan bacaan daripada camshaft. Dekat dalam camshaft ni dia menggunakan 2 camshaft. Walaupun puli 1, tapi camshaft 2. Sebelah sini tak ada, sebelah exhaust, tapi sebelah intake manifold ni memang disediakan satu bacaan. Dia ada gigi dia untuk bacaan cam sensor. Bila cam sensor bacaan api yang tepat pergi ke bagi signal ke cam sensor akan bypass pergi ke computer box akan terus pergi ke plug coil. Bila dia nak meletup ke pembakaran yang pertama, TDC yang pertama, dia akan meletup pap. Satu. Untuk pusing lagi, akan bagi signal pap, dia akan meletup. Apabila cam sensor wire putus, contoh wire putus. Inilah wire putus. Bila wire putus, cam sensor tak dapat letupan. Dia tak dapat nak baca belah mana aku nak meletup ni.
Aku nak meletup nombor 1 dulu ke, nombor 2 ke, nombor 3 sebenarnya. Aku pun tak dapat signal. Diorang tak bagi tahu, mana aku nak tahu bacaan dia betul. So bila benda tu ada masalah, bacaan spark dalam keadaan yang salah, so menyebabkan timing ni jadi gila sebenarnya. Itu je masalah untuk kereta Viva ni. Dia tak ada complicated pun. Dia tak ada rumit yang kita rasa kena tukar wiring one set ke apa, tak perlu. Okey, untuk tutorial ataupun cara yang Siki akan buat ni next time nanti, Siki insyaAllah Siki ada kesempatan Siki buat. Dia hanya kita looping. Kita akan buat wire yang baru. Okey, sama ada kita menggunakan soket ataupun kita boleh pakai soket yang lain. Di mana kita nak bagi dalam keadaan dia tak putus, kita dapat sambungkan balik, dia tak putus, dia dah boleh pakai seperti sedia kala. Dia grip dalam keadaan kuat, settle. Itu sahaja yang kita usik. Bukan kita nak condemn, nak usik benda stopper motor lah. Itu kita nak adjust benda-benda macam ni. Sebenarnya benda-benda macam ni tak perlu nak adjust pun. Dia tak ada isu pun benda ni sebenarnya. Untuk benda ni, bila dia tolak, dia akan merasakan timing tu jadi tinggi. Dia memang ada sukatan yang disediakan. Memang dia ada marking sebenarnya. Kalau kita tengok betul-betul, dia ada bekas kuning ni. Nampak? Ni. Bekas kuning. Bekas kuning ni dia selari tau. Dia selari dengan skru ni. Tapi disebabkan kita buka, dia orang dah buka, dah kena spana, dia dah hilang. Nampak marking ni? Maknanya itu adalah bacaan yang paling tepat. Di mana bacaan paling tepat tu sebenarnya kedudukan butterfly tu terbuka dalam keadaan sedikit je. Dia nak bagi ruang sedikit je angin. Dia tak perlu nak buka banyak pun sebab memang dia ada sediakan stopper motor. Stopper motor ni memang function dia bypass angin. Okey, dia masuk angin pada atas ni, dia akan lalu ikut sini. Apabila dia buka, dia akan terus tolak pergi belakang. Maknanya tak perlu nak usik pun benda ni. Bacaan kontrol tu datang pada sini. Benda ni bijak, benda ni pandai. Komputer box pun bijak. Dia pandai, dia ada jalan kerja dia. Sebab tu dalam kereta dia ada sistem. Macam kita bekerja, kita kena ada sistem. Okey, bila tak ada sistem, jadi kocak-kacir, berterabur, kita pun tak tahu buat apa. Okey, macam kita ni, insyaAllah kita akan selesaikan masalah ni sahaja. Okey, kan sensor ni kita boleh tengok kalau dia tak, yang satu diputus ke tak, kita tak ada dah. Nampak ni wire dia. Memang disediakan wire dalam keadaan memang betul-betul kecil. Memang tu ada satu kelemahan yang memang Siki pun tak tahu nak cakap macam mana. Takkan Siki nak condemn pula diorang yang buat kereta ni. Siki adalah foreman sahaja. Foreman yang ilmu yang seberkekurangan. Okey. Kita nampak wire yang disediakan memang dalam keadaan kecil. Nipis je, halus je. Sekejap, tak fokus gambar. Okey, nampak halus kecil je. Okey, sebab apa dia putus? Kita kena tahu ke sebab apa dia putus? Memang kita tahu ni adalah kelemahan wire ni kecil. Okey, disebabkan enjin mounting. Enjin mounting kan, enjin mounting. Enjin mounting. Ni enjin mounting. Satu, belakang satu, bawah gearbox ni satu. Bawah bateri ni ada satu mounting. Di mana mounting tu menyerap gegaran. Dia tak nak enjin ni gegar terlampau kuat. Bila enjin mounting yang dah keras, yang dah pecah, gegaran yang terlampau kuat, wire-wire yang melekat dekat enjin ni akan dapat vibrate, gegar yang kuat. Gegar yang kuat, contohnya macam ni. Contoh enjin bergegar, dia akan bergegar macam ni. Hari-hari dalam keadaan bergegar macam ni, korang rasa wire ni boleh tahan ke tak? Korang fikir. Kita tahu kelemahan dia. Kita faham kereta ni menggunakan 3 piston. Bila kereta 3 piston, dia tak sama dengan 4 piston. Dia tak sama dengan 6 piston. 6 piston, yang perdana visik, enjin dia lagi senyap. Korang letak cawan pun tak bergerak, air pun tak bergerak. Bila yang pakai 3-4 piston, dia akan ada gegaran sedikit, vibrate sedikit. Bila menggunakan 3 mounting, 3 piston, gegaran memang agak kuat sedikit. Okey, faham kelemahan. Dan mungkin diorang akan update kelemahan-kelemahan yang ada kat kereta. Sebab tu kereta-kereta yang sekarang yang lebih moden, diorang tengok apa kelemahan dia.
Okey, apa yang dia perlu update. Macam video sikit ni bermanfaat. Okey. Macam biasa, yang belum subscribe, minta tolong subscribe guys, supaya korang tak terlepas video akan datang. Minta maaf suara tak berclear, korang kena pakai pakai telinga tu ke, supaya korang boleh dengar. Sebab suara sikit tak apa nak clear hari ni. Okay, sikit minta maaf, 2 hari tak sihat mana ni. Okay, macam biasa, next time kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum.